Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa khabar? Bertemu kita kembali. Anda bersama saya, Encik Muhammad Aziruddin bin Sahudin, pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Polisen. So, untuk perkongsian kali ini, saya akan berkongsi dengan anda semua sambungan berkaitan dengan subjek Energy Efficiency and Management dengan kod DEG 50032. Yang lepas, saya dah sentuh berkaitan dengan kos online. Untuk konten kali ini, saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan bab 1 subjek tersebut. So, sebelum kita teruskan, jangan lupa subscribe, share dan like serta tekan butang lonceng untuk mendapatkan maklumat-maklumat terbaru serta konten-konten terbaru yang saya akan upload nanti. Jom. Okey, bertemu kita semula. Seperti yang saya maklumkan tadi, untuk konten kali ini, saya akan berkongsi berkaitan dengan chapter 1 ataupun bab 1 bagi subjek ini. So, bab 1 dikenali sebagai Energy Policy and Legislation in Malaysia. Untuk chapter 1, terdapat 3 subtopik yang akan di-cover lah. Okay. So, subtopik yang pertama adalah Energy Policies and Legislation. Subtopik yang kedua adalah Energy Efficiency Standard and Labelling. Dan subtopik ketiga, Energy Pricing and Electricity Bill. Untuk makluman anda semua, untuk konten kali ini, saya akan cover 2 subtopik yang awal, iaitu subtopik pertama dan subtopik kedua. Subtopik ketiga saya akan cover pada siri kedua video untuk chapter 1. Manakala untuk learning outcome yang student akan dapat pada chapter pertama ini terbagi kepada 3 learning outcome, iaitu yang pertama, student should able to remember the energy policy and legislation. Yang kedua, student should be able to understand the energy efficiency standard and labelling. Dan yang ketiga, student should be able to apply the understanding of energy pricing and electricity bill. So, dari sini kita dapat perhatikan, student akan didedahkan kepada polisi-polisi yang diguna pakai di negara ini dalam penjimatan tenaga. Okey, kita teruskan kepada pengenalan. Jangan salah sangka, yang tadi tu terangkan apa yang awak nak capai. So, kita terus kepada sub-subtopik yang kita akan cover untuk video siri pertama ini. Sebagai permulaan, seperti yang dapat lihat pada slide ini, Malaysia begitu committed dalam penjimatan dan kecekapan tenaga. Ini dapat kita dapat perhatikan pada statement yang telah diberikan, yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia yang sebelum ini, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, yang menyatakan Malaysia is adopting an indicator of the voluntary reduction of up to 40% in term of emission intensity of GDP by the year 2020 compared to the 2005 level. So, maknanya kita begitu committed untuk memastikan penjimatan tenaga dan kecekapan tenaga dapat digunakan semaksimumnya dalam mencapai sasaran kerajaan seperti yang telah disarankan oleh Perdana Menteri Malaysia yang lepas. Pihak kerajaan telah menetapkan 3 perkara utama yang perlu diberi perhatian untuk mengurangkan pelepasan karbon sebanyak 40%, iaitu yang pertama, energy efficiency, yang kedua, energy conservation, dan yang ketiga, renewable energy. Untuk mencapai sasaran dalam memperkasakan 3 bidang yang telah saya nyatakan pada slide sebelum ini, pihak kerajaan telah menetapkan 5 penekanan utama yang perlu diberi penekanan supaya 3 bidang ataupun perkara yang ditekankan pada slide sebelum ini tercapai.
iaitu yang pertama, energy conservation as a complementary process for energy management. Dan yang kedua, implemented the efficient management of electrical energy regulation. So, kerajaan telah menetapkan atau menggubal satu akta supaya efficient management ni diberikan penekanan yang khusus. Yang ketiga, feed-in tariff is being prepared allow for payment of high tariff for purchase of privately generated renewable energy. Yang keempat, allow safe consumption of electricity generated by solar photovoltaic system user while selling the excess energy to utility company. So, menggalakkan user ataupun kita sebagai pengguna untuk menjana elektrik sendiri melalui tenaga solar, pemasangan sistem solar di rumah. Ini kita dapat perhatikan sebelum-sebelum ini kalau anda lakukan sedikit research di 5 tahun, 10 tahun yang lepas, kerajaan memberikan penekanan yang amat khusus dalam menggalakkan rakyat, terutama pengguna domestik, memasang sistem solar di rumah. Dan yang terakhir, yang kelima, renewable energy reduce dependency of fossil fuel. So, kerajaan berusaha untuk memastikan kebergantungan penghasilan tenaga elektrik daripada sumber minyak ataupun daripada arang batu. So, anda dapat lihat sendirilah pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam tempoh 10 tahun kebelakang ini untuk mengurangkan kebergantungan penghasilan tenaga elektrik daripada minyak. So, kita dapat lihat di Pulau Perhentian kita terdapat kincir angin. Selain daripada itu, kita terdapat banyak juga ladang-ladang sistem solar di seluruh negara. Melalui paparan pada skrin ini, anda dapat lihat kerajaan begitu komited dan bersungguh-sungguh untuk memastikan sasaran pelepasan karbon sebanyak 40% dapat dicapai. Pelbagai agenda, pelbagai perancangan dilakukan, termasuklah daripada menghasilkan polisi, menggalakkan rakyat, mengurangkan harga, pelbagai lagi supaya usaha ini dapat dicapai. Selain itu, usaha membina bangunan hijau, menggalakkan penghasilan bangunan hijau oleh pihak swasta dan pelbagai lagi usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Selesai subtopik yang pertama. So, kita teruskan kepada subtopik yang kedua untuk chapter pertama ini, iaitu Energy Policy and Legislation. So, terdapat pelbagai badan-badan kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan segala polisi dan peraturan-peraturan serta perancangan-perancangan yang telah dirangka oleh kerajaan mencapai dan mengikut time period yang ditetapkan. So, di sini saya berikan dua agensi, iaitu by governance, agensi kerajaan dan agensi swasta. So, saya berikan dulu agensi kerajaan, terdiri daripada, kalau dulu kita ada KETA, iaitu Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Selain daripada itu, yang sentiasa ada sampai sekarang, Suruhanjaya Tenaga. Kita ada juga SEDA, kita ada Center, kita ada EPU dan kita ada Greentech. Manakala, untuk pihak swasta, badan-badan yang memantau dan bekerjasama dengan kerajaan untuk menjayakan perancangan ini terdiri daripada SIRIM, PAM, SAM dan pelbagai lagi. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kerajaan juga telah merangka salah satu polisi lain untuk menyokong usaha-usaha ini. Polisi yang saya nyatakan itu adalah National Energy Policy ataupun polisi tenaga kebangsaan. Terdapat 3 perkara yang ingin dicapai di sini. Yang pertama, to ensure adequate, secure and cost-effective energy supply through developing and
utilizing alternative source of energy. Tergeliat lidah saya. Yang kedua, to promote efficient utilization of energy and to discourage wasteful and non-productive pattern of energy consumption. Dan yang ketiga, to minimize the negative environmental impact of the energy supply chain. So, sekiranya anda perhatikan tiga ni pun tak banyak beza daripada polisi yang telah ditetapkan sebelum-sebelum ini. Kita nak memastikan tenaga-tenaga dapat digunakan dengan sebaiknya tanpa pembaziran. Ini secara tak langsung dapat memastikan bumi kita kekal hijau dan tenaga dapat digunakan dengan sebaiknya, dengan cekap. Macam mana semua? Faham? Mesti ada yang garuk kepala. Saya harap semua anda faham lah ya. Nak buat macam mana? Subjek yang banyak membaca, macam ni lah. Okey, kita teruskan. So, yang seterusnya, Energy Efficiency Incentive yang telah dirangka oleh kerajaan untuk memastikan rakyat, yakni kita sebagai pengguna, sama-sama bersama kerajaan dalam menjayakan polisi ini. Yang pertama, Energy Conservation Service Provider. Yang kedua, Energy Saving Retrenchment Program. Yang ketiga, Energy Efficiency Equipment Purchase Locally ataupun import. Yang keempat, Energy Generation for Renewable Source. Yang kelima, Import PV Solar Equipment System. Photovoltage PV tu, kalau ada yang tak faham. PV tu bermaksud photovoltage. Dan yang terakhir, Purchase Solar Heating Equipment. So, ini antara insentif-insentif yang telah dirangka oleh kerajaan untuk memastikan rakyat sama-sama, bukan mematuhi, sama-sama menyokong apa yang telah dirangka oleh kerajaan. Bagi memastikan insentif itu tercapai, pihak berkuasa telah menetapkan 3 type insentif yang dapat juga sama-sama menggalakkan pengguna domestik menggunakan ataupun turut bersama kerajaan dalam polisi ini. Yang pertama, Pioneer Status 10 years. Yang kedua, Investment Tax Investment Tax Allowance on Initial 5-year CAPEX. CAPEX itu bermaksud Capital Expenditure. Dan yang terakhir, Duty Import and Sales Tax Exemption. Ini menggalakkan kita membeli peralatan-peralatan menjimat tenaga. Paling mudah oleh kita di sini adalah sistem solar yang banyak dipakai kat rumah. Tapi sekarang sistem solar pun agak mahal juga. Ini disebabkan oleh currency kita yang makin merudum. So, bila currency turun, memang mahal lah harga solar untuk sistem solar kita. So, nak macam mana? Currency dah jatuh. Hopefully, kerajaan bagi banyak lagi insentif lah pada kita supaya dapat bersama-sama kerajaan berganding bahu menjayakan polisi yang telah ditetapkan. Selain insentif untuk menggalakkan menggunakan peralatan jimat tenaga, kerajaan juga telah merangka polisi ataupun insentif bagi menggalakkan pihak-pihak pemaju, swasta ataupun kita juga pengguna dalam Malaysian Green Building. Terdapat beberapa perkara yang ingin dicapai. Yang pertama, kita lihat Qualifying Expenditure to Obtain Green Building Index ataupun GBI Certification. So, di sini, tax exemption equal 100% of qualifying expenditure. Yang kedua, only for GBI certification obtained between 24 bulan 10 2009 sehingga 31 bulan 12 2014. Dah habis lah. Harap kerajaan dapat pertimbangkan lagi lah benda-benda macam ni. Yang kedua, purchase of GBI certificate property. Pelepasan yang diberikan, insentif diberikan iaitu stamp duty exemption on transfer of ownership. Yang kedua, stamp duty exemption on SMP between 34 October 2009 until 31st December 2014. Dan yang terakhir, exemption only on additional cost
acquired to obtain GBI certification. Kalau perhati dulu sini, kita dah tak dapat dah benda ni. Oh, rugi tu. Mereka yang lama dapat benda-benda ni. Tapi hasil ni kita dapat sekarang lah. So, kadar penyambatan tenaga Malaysia agak kurang walaupun masih tinggi lagi berbanding pada dulu. Untuk pengguna, dapat faedah daripada program insentif ini, iaitu seperti anda lihat pada skrin ini, insentif bagi energi efisiensi, permohonan boleh dihantarkan kepada dua pihak berwajib, iaitu kepada KETA dan Suruhanjaya Tenaga. So, sekiranya awak perhatikan di situ, atas sana, refer to Suruhanjaya Tenaga website dan refer to KETA website. So, anda perlu mohon. Tapi, jika tak silap saya, permohonan ataupun kuota dia dah tinggal sikit, dah tak banyak dah. So, untung pada mereka yang memohon sebelum inilah. Dan jika ada pun, insentif yang agak kurang berbanding mereka yang apply dulu. Walaupun kurang, tapi dapat membantu sedikit sebanyak menggalakkan kita sebagai pengguna domestik untuk bersama-sama kerajaan dalam menjayakan perancangan yang telah ditetapkan. So, seterusnya kita kepada slide berikutnya. Okay, Energy Efficiency Program in Malaysia over the years. Okay, ini antara program-program yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan dalam memastikan sasaran yang ditetapkan pada peringkat awal, iaitu pelepasan karbon sebanyak 40% tercapai. Anda boleh lihat di sinilah. Banyak program yang telah ditetapkan, yang telah dirancang. Pelbagai. Daripada bermula tahun 1996 lagi telah dilakukan. Okay, kita seterusnya. Anda dapat lihat EE rating and labelling of equipment, green technology, financial scheme, pelbagai usaha kerajaan ini. Ini semua nanti saya akan berikan dalam nota bertulis. Seterusnya, kita ke kriteria for renewable resource. Terdapat 4 sumber untuk renewable resource di sini, iaitu biogas, biomass, small hydropower dan solar photovoltaic. Empat-empat ni melibatkan 4 sumber yang berbeza. Okay, kita pergi satu persatu. Biogas adalah penghasilan gas ataupun untuk menghasilkan tenaga daripada kumpulan-kumpulan sampah. Sampah-sampah yang kita buang dari rumah, sekiranya diproses dengan betul, dia akan menghasilkan satu tenaga. Rasa saya mungkin ada di kalangan anda pernah terbaca ataupun terdengar tempat pengumpulan sampah di Malaysia sendiri terbakar. Ini disebabkan oleh gas-gas yang terkumpul daripada sampah-sampah yang telah dimanfaatkan. So, daripada terbakar, so baik kita guna. Oleh itu, kerajaan menghasilkan satu loji untuk mengumpulkan sampah-sampah bagi diproses untuk menghasilkan tenaga. Yang kedua, biomass daripada non-fosil. Kalau non-fosil ini melibatkan tumbuhan dan haiwan. So, sini saya boleh bagi contoh yang mudah adalah hampas kelapa sawit. Okay, terdapat salah satu loji di Jengka menggunakan hampas kelapa sawit untuk menghasilkan tenaga. Daripada terbuang, baik kita guna. Betul tak? So, yang ketiga, small hydropower. Ini banyak digunakan di Malaysia menggunakan sumber air. Dan yang terakhir, solar photovoltaic. Lain macam nama dia tu. Tapi sekiranya anda tahu, ia merupakan salah satu peralatan yang digunakan dalam pemasangan solar. Papan-papan warna hitam yang atas bumbung tu, itulah solar photovoltaic. So, dia menghasilkan tenaga daripada cahaya. Daripada 4 ni, boleh saya nyatakan biogas daripada sampah, biomass daripada fosil, iaitu haiwan dan tumbuhan, hydropower daripada sumber air, dan solar photovoltaic dan tentu solar, matahari. Berikut contoh-contoh bangunan kerajaan yang menempati piawaian energi efisiensi, renewable energy dan green building. So, sebelum kita nak swasta yang buat, so pihak kerajaan perlu mulakan dululah. Antara bangunan-bangunan tersebut adalah Pusat Tenaga Malaysia di Bangi,
KETA di Putrajaya, iaitu Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Dan yang ketiga, bangunan Suruhanjaya Tenaga turut di Malaysia, di Putrajaya. Tapi gambar ni saya ambil gambar stamp. Lebih mudahlah, ada kat internet. So ini bangunan-bangunan yang menggunakan konsep EE, RE dan green building. Berikut paparan yang menunjukkan keberkesanan daripada usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan selama ni untuk memastikan kita paling tidak menghampiri 40% pelepasan karbon. Ini usaha-usaha dan ini hasil-hasilnya. Terutama daripada bangunan-bangunan yang hijau ataupun bangunan EE, RE yang dimulakan oleh pihak kerajaan. Bagi mencapai usaha-usaha ataupun perancangan yang telah dirancang selama ini, terdapat 7 prinsip perundangan yang telah dirangka untuk menyokong usaha-usaha ini. Okey. Kita pergi satu persatu. Yang pertama, Efficient Management of Electrical Energy Regulation tahun 2008. Yang kedua, Fire Act. Yang ketiga, Employment Act. Tersasul saya. Yang keempat, Industrial Relation Act. Kelima, Factory and Machinery Act 1967 and Regulation. Yang keenam, Occupational Safety and Health Act 1994. Dan yang terakhir, Electricity Supply Act 1990 and Regulation. 7 perundangan yang telah dirangka dalam memastikan usaha yang telah dirangka oleh kerajaan dapat dihasilkan dengan baik dan berjaya. Okey, kita go through satu-satu. Yang pertama, Occupational Safety and Health Act 1994. So, Regulation 112/7 provide for life work if under control of competent person. Yang kedua, Permit to Work ataupun PTW must be issued by the competent person in charge of the installation. Yang ketiga, Electricity Regulation, Regulation 70, restrict maintenance, repair, servicing and any installation or equipment and location. Ini memastikan keselamatan dan pekerja dijamin. Okey, kita tengok akta yang seterusnya, iaitu Electricity Supply Act 1990 and Regulation. Okey, di sini all installation except those owned or managed by supply authority shall be worked or operate by person qualified and certificate under the Electricity Supply Act Section 23(1). So, ini memastikan supaya mereka yang benar-benar berkelayakan sahaja, yang kompeten sahaja untuk melakukan kerja-kerja ini. Sebab kalau tak ada perundangan ini, tentu akan diambil kesempatan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. So, dan memastikan, selain daripada itu, untuk memastikan pemasangan menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Seterusnya, no switchboard, switchgear or equipment except any electrical appliance, fitting or apparatus designed to be connected to the electrical socket outlet by means of a plug. Ini adalah untuk memastikan keselamatan peralatan yang digunakan menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak SIRIM, Suruhanjaya Tenaga. Kita tengok pada akta yang seterusnya. Okey, so akta berikut adalah Efficient Management of Electrical Energy Regulation. Okey, akta ini berkait rapat dengan Akta Pembekalan Tenaga Elektrik 1990 ataupun Electricity Supply Act 1990. So, akta ini diguna pakai daripada 15 Disember 2008. Dan mereka yang
terlibat di dalam akta ini adalah electrical energy supplier, electrical energy generator dan electrical energy consumer. Okey, kita seterusnya. Electrical energy supplier di sini adalah a licensed or supply authority who supply electrical energy which a total net equal to or to any installation exceeding 300,000 kilowatt over any period not exceeding 6 consecutive month. Terlihat lidah saya. So, pada mereka yang membekalkan tenaga. Di sini untuk memastikan pihak yang membekalkan tenaga ini mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. So, selain daripada itu, kerajaan hadkan berapa yang boleh dibekalkan. Terutama kepada pihak supplier lah. Seterusnya, electrical energy generator. Okay. Any installation which is used, worked or operated by the private installation license which a total net electricity energy generator equal to the exceeding 300,000 kilowatt. Sama juga. So, tak jauh beza pun. Dan untuk consumer, any installation will receive electrical energy from a license or supply authority which a total electrical energy consumption equal to any exceeding 300,000. Sama juga. Jumlah yang sama juga. So, anda boleh rujuk ataupun boleh baca daripada carian internet ataupun mana-mana sumber carian, boleh rujuk pada buku ini, Energy Efficiency Standard and Guidelines since 2001. Ini buku-buku dia. Selain daripada itu, kita ada Energy Efficiency and Conservation Guideline. Ini yang dikeluarkan oleh pihak SIRIM. Selain daripada itu, pihak KETA juga keluarkan garis panduan yang perlu dipatuhi, iaitu Energy Efficiency and Conservation Guideline juga. Okey, seterusnya, slide ini menerangkan berkaitan dengan Malaysian Standard MSISO 50001/2011 berkaitan dengan Energy Management System. So, di dalam Malaysian Standard ni, MSISO ini menerangkan requirement for establishing, maintenance, implement and improving an energy management system. So, supaya kepatuhan mereka yang terlibat di dalam energy management system ni mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Seterusnya, this standard specific requirement established to energy use and consumption. Dan yang ketiga, reduce in greenhouse gas emission, energy, cost and other related environmental impact through system management of energy. Okey, anda boleh lakukan pembacaan ataupun carian di internet daripada berpandukan paparan inilah. Okey. So ini buku yang digunakan. Seterusnya, Energy Efficiency Standard and Labelling. Okay, ini penting untuk memastikan peralatan-peralatan yang dibeli, terutama oleh kita, menepati piawaian penjimatan tenaga. Kalau anda perasan, star rating yang diberikan pada kipas, TV, aircon. Okay, so jom kita pergi lagi. Sekarang ni banyak baca lah. So, Energy Efficiency Standard and Labelling. Yang pertama, produce and regulation that prescribe the energy performance of manufactured product. Seperti yang saya katakan tadi lah, kita dapat tahu produk tersebut bagaimanakah star yang diberikan. Dan yang kedua, label energy efficiency informative label to manufacture product, describe the product energy performance. Sama saja. So, seperti yang saya katakan tadi, ia merupakan satu kaedah menentukan peralatan tersebut menepati atau tidak piawaian yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. So, di sini terdapat lebih kurang 6 label dia. Yang pertama, more star, more saving. Yang kedua, energy efficiency level was introduced
in 2006, telah diperkenalkan daripada tahun 2006 lagi, dan memberikan maklumat kepada pengguna ataupun pembeli berkaitan dengan consumption tenaga yang akan dihasilkan oleh sesuatu peralatan. Yang keempat, estimate energy consumption of each electrical equipment. Yang kelima, dia menggunakan star rating, minimum of 1 star and the maximum of 5 star rating. Ini anda dapat lihat lah, terutama paling mudah kipas lah. Kalau kipas anda ada 1 star rating, kuranglah penyematan tenaga dia. So nak beli pun kita kena tengok juga star rating dia tu. Dan yang keenam, energy efficiency level is issued by the Energy Commission. So label ini bukan dikeluarkan ataupun diberikan oleh badan-badan yang sembarang. Okey, akan tetapi dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Satu badan yang diiktiraf lah oleh kerajaan. So, ini salah satu label star rating yang terdapat pada peralatan. Pada TV pun semua banyak. Okey, kita dapat tengok situlah. Energy rating, appliance type, appliance energy rating, information of the brand and model. Anda dapat lihat pada paparan ini. So ini kalau 10 tahun dahulu ataupun 20 tahun dahulu, pengguna tidak begitu kisah tentang berkaitan dengan star rating. Akan tetapi pada sekarang, star rating itu penting. Terutama nak paling mudah dia tu, kita nak jimatkan elektrik rumah kita. So lebih banyak star rating dia, kemungkinan jimatlah elektrik bulanan kita. Okey, terdapat 4 perkakasan ataupun peralatan yang biasanya diberi rating di Malaysia. Yang pertama, kalau anda dapat lihat situ, adalah peti sejuk. Kebanyakan memang peralatan ada dah ni peti sejuk. Kalau tak nampak dekat depan, carilah kat belakang. Tapi jangan letak cari dekat motor. Kan kena renjat elektrik, padan muka awak. Dan yang kedua, domestic fan. Yang ketiga, television. Dan yang keempat, biasa kita akan nampak, dan biasa kalau kita beli kita tahu berapa star rating, aircon. Biasanya TV dan domestic fan ni, kipas domestik ni orang tak berapa kisah sangat. Tapi kalau aircon, memang kita akan begitu prihatin sebab aircon akan menghasilkan tenaga apapun atau akan menghasilkan penggunaan elektrik yang banyak. So memang kita begitu prihatin terhadap aircon. Padahal peti sejuk di rumah pun hasilkan penggunaan tenaga elektrik yang banyak juga. Tapi itu kita tak beri perhatian. Aircon kita akan bagi perhatian yang betul-betul serius sekali. Berikut 4 kelebihan penggunaan sistem rating di Malaysia. Yang pertama, reduce electricity consumption and electricity bill at home. Yang kedua, better saving in the long run. Yang ketiga, reducing carbon footprint from electricity generation. Dan yang terakhir, keempat, improve quality of life with more efficient appliance. So, 4 kelebihan yang kita akan dapat daripada penggunaan sistem rating ini. Begitu prihatin kerajaan pada pengguna-pengguna. 3 kepentingan kenapa kita perlukan label satu peralatan yang cekap tenaga. Yang pertama, kita dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan bagi memilih peralatan yang bersesuaian dengan performance dan harga yang peralatan yang akan dibeli. Yang kedua, kita membantu mengubah minda pengguna di dalam pengurusan kos tenaga untuk satu jangka masa panjang. Bahasa mudah dia, pembayaran bil elektrik. So kita dapat bantu jimat. Sekiranya pengguna menggunakan peralatan yang 5 rating banyak di rumah, akan membantu mengurangkan bil-bil elektrik yang dihasilkan pada setiap bulan. Dan yang terakhir, kita akan create demand pada pasaran, pada pengeluar untuk menghasilkan lebih banyak lagi peralatan yang energy efficiency. So sekiranya kita sebagai pengguna tak sama-sama
memainkan peranan. So, pihak pengeluar akan mengambil perkara ini sambil lewa saja. Itu saja untuk konten pada kali ini. Tapi, untuk pelajar-pelajar saya, terutama di EG 5A, sesi Jun 2020, ada kerja yang anda kena buat. Seperti tertera di sini. So, terdapat 3 tugas yang perlu anda buat. Dan anda perlu tulis pada ruangan komen di bawah. Jangan lupa, kena buat. Sila baca apa yang perlu anda buat. Dan untuk anda semua, saya akan teruskan siri kedua, chapter yang pertama ini, untuk menerangkan subtopik yang ketiga, chapter yang pertama ini. So, kita akan berjumpa pada siri yang kedua nanti. Akhir kata daripada saya, semoga kita bertemu di siri kedua nanti untuk chapter pertama. Dan jangan lupa like, share, subscribe dan tekan butang loceng untuk anda mendapat update konten terbaru yang bakal saya letak di dalam chat ini. So, semoga kita bertemu lagi di dalam konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.